Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini saya cerita tentang kisah kisah iblis menghasut Adam alaihissalam. Jadi setelah iblis permintaannya diperkenankan oleh Allah SWT, dia tak buang masa, dia terus cari Nabi Adam AS dan menghasut Adam dan juga isterinya Hawa untuk memakan buah larangan. Dan antara bisikannya dia kata dekat Adam dan Hawa, buah larangan ni adalah buah khuldi, iaitu buah yang kalau makan boleh hidup kekal, boleh jadi macam malaikat dan boleh hidup kekal dalam syurga. Jadi Nabi Adam AS waktu itu, walaupun Allah dah bagi dia cukup ilmu, tapi dia pun baru lagi dijadikan manusia dan tak tahu apa-apa berbanding dengan iblis ni yang dah hidup lama dan telah beribadat selama hidup dia sebelum ni pada Allah SWT. Dia memilih untuk ni second time dia engkar. Maksudnya first time dia engkar adalah dia engkar pada Allah SWT untuk tak nak sujud. Selepas tu dia minta izin pada Allah SWT. Dia minta izin ni berkenan untuk hasut Adam dan semua pengikut Adam. Dan first dia terus cari Adam dan terus hasut Adam AS dan isterinya Hawa untuk makan buah khuldi. Apa dia buah khuldi tu kawan-kawan? Buah khuldi tu adalah dia tak ada nama sebenarnya kat syurga. Pohon tu memang Allah dah bagi tahu pada Nabi Adam AS supaya jangan dekat. Okey, sepatutnya Adam AS pun ikutlah kan, tapi atas hasutan iblis yang dahsyat, dan Adam pun termakan buah khuldi tu. Adam dan Hawa termakan, dan Adam dan Hawa termakan dua-dua. Bukan Hawa yang pujuk Adam makan, sebenarnya iblis telah memujuk kedua-dua sekali. Ini berdasarkan surah Toha ayat 120. Okey. Dan bukan juga sebab makan buah ni, makan buah khuldi, buah yang dikatakan kalau makan boleh kekal ni, itu sebenarnya itu adalah kata-kata daripada iblis. Bukannya pasal makan ni Adam turun ke bumi, Allah turun ke bumi, itu adalah mitos daripada entah siapa-siapa kan. Jadi sebenarnya memang dari awal setting dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah dah katakan pada malaikat kan yang Adam ni dijadikan untuk jadi khalifah di bumi. Memang setting memang Adam ni, manusia ni Adam ni akan turun ke bumi jadi khalifah di bumi. Tapi ya, ini adalah kes lain, kes iblis menghasut Nabi Adam untuk makan buah khuldi itu. Bila makan buah khuldi itu, Adam yang berpakaian bukannya tak berpakaian di syurga, bila makan tu terlerai pakaiannya, dan Adam pun dan Hawa pun terus menutup dengan daun di syurga. Okey, sebab ada mitos-mitos yang mengatakan yang pelik-pelik kan, semua tu tak benar. Kalau pelik tu banyak tak benar lah tu. So iblis telah berjaya untuk memujuk menghasut Adam untuk makan. Okey, dan Adam AS pun terus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah SWT, dan Allah pun telah mengampunkan. Yang iblis tu dia banggalah, dia telah berjaya menghasut Adam AS. Dan itulah dia punya visi dia adalah untuk menghasut semua manusia untuk buat kemungkaran. Okey, kesimpulan kat sini ialah, kat sini kan kawan-kawan semua faham tak kisah iblis dan Adam ni? Kisah iblis dan Adam ni saja, maksudnya dia ada dua karakter kat sini. Karakter iblis ni memang dia akan buat kejahatan saja. Sebenarnya iblis ni, kalau kita berdasarkan video saya sebelum ni kan, ada satu makhluk yang sangat taat sebelum ni. Iblis ni Allah anugerahkan kelebihan juga berbanding dengan malaikat, yang mana dia boleh memilih. Kalau malaikat tak memilih, malaikat ni pilih ada satu je, iaitu taat. Malaikat tak ada nafsu kan, dia tak ada kehendak, tak ada apa, tak ada nak rumah, tak ada nak nak baju cantik ke, nak apa ke macam kita, tak ada nak makan lazat-lazat macam kita. Sebab malaikat tak makan, dia tak minum, dia tak ada berkehendak lain, dia hanya patuh perintah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, manakala iblis pula, Allah beri dia pilihan. Dia boleh pilih untuk taat, dan juga dia boleh dipilih untuk tidak taat. Sebelum tu dia pilih taat kepada Allah SWT. Sepanjang hidup dia beribu-ribu tahun sebelum Allah jadikan Adam AS, dia ada satu makhluk yang sangat taat. Dia punya ibadat tu memang dahsyat, mengalahkan malaikat yang taat. Okey, sebab itulah dia boleh duduk kat syurga kan. Okey, tapi oleh kerana satu sikap keegoan, kesombongan dia,
tak mahu mengakui kebesaran Allah. Kebesaran Allah lah. Allah boleh cipta manusia daripada tanah kan, Musa Adam. Dia angkuh, dia tak rela agaknya jawatan dia sebagai khalifah dia diambil oleh manusia yang pada dia daripada tanah kan, dan dia daripada api. Jadi dia oleh satu faktor sombong tu, dia terus engkar. First time dia engkar, and lepas tu dia terus mencabar Allah SWT sampailah ke mati, sampailah ke kiamat. Mati sampailah hari kiamat, yang mana cabarannya ialah dia minta Allah izinkan untuk hidup sampai kiamat, sebab dia nak menghasut manusia, menghasut kita semua ni untuk jadi pengikut-pengikut dia. Jadi inilah yang kita semua kena berhati-hati. Dalam Quran dah bagi tahu dah, itulah planning visi iblis. Dan dia punya kuncu-kuncu, iaitu syaitan jin dan syaitan manusia, yang bertopengkan manusia berhati syaitan, yang bertopengkan manusia. Mana-mana kalau buat kemungkaran tu, itu geng-geng iblis lah tu, untuk mengajak kita manusia semua untuk join dia untuk masuk menjadi ahli neraka. Jadi apa yang kita kena buat sebagai manusia adalah, Allah dah tinggalkan kita ada dua senjata yang hebat, iaitu Al-Quran dan hadis. Saya selalu juga menasihatkan diri saya sendiri terutamanya, sebelum nasihatkan anak dia sendiri. Sebenarnya kawan-kawan, saya macam Ustaz Wadi Anwar, saya ada tengok video dia. Sebenarnya orang-orang, dia kata sebenarnya orang yang bagi ceramah ni, adakah dia ni sebenarnya bersungguh beramal beribadah, adakah dia cukup kuat hebat? Dia kata tak. Sebenarnya mereka sendiri pun sebenarnya masih dalam proses mencari kekuatan untuk meneguhkan iman kan. Itu lebih kurang yang saya faham Ustaz disebut. Sama je dengan saya, walaupun saya banyak bercakap tentang agama, banyak tentang mengajak kepada suruh ngaji Quran lah, suruh ngaji Quran apa semua. Sebenarnya saya ni seorang yang lemah, iman tak seberapa, nipis macam bawang aja kan. Jadi saya bercakap ni untuk diri saya, dan kedua untuk anak-anakku, anak saya 8 orang tu, yang hak besar-besar tu dia saya bawa belajar kan. Hak kecil-kecil ni dia tak tahulah bila masa dia nak faham cakap ibu. So dengan video ni saya harap yang kecil-kecil ni akan tonton nanti dan dapat fahamlah sirah kan. So hari ni tentang kisah Adam dan iblis, dan yang mana sebenarnya iblis tu lemah. Iblis tu dia tak kuat pun, dia tak hebat pun. Sebab apa? Bila dia nak menghasut kita semua manusia, dia minta izin pada Allah sebenarnya. Dia minta izin pada Allah, dan Allah perkenankan. Kalau Allah tak izinkan, dia pun tak mampu tak boleh nak hidup kat dunia, tak boleh nak kekal dekat dunia lagi ni untuk menghasut kita semua. Jadi Allah yang izinkan sebenarnya, dan dia tak diberi akal. Kalau dia berakal, mesti dia tak nak rugi yang selama ni dia beribadah, dan tiba-tiba dia engkar sekali dan dia terus buat kemungkaran selama hayat dia, si iblis. Dan kita semua manusia, Allah juga berikan pilihan iaitu pilihanlah untuk buat sama ada nak buat baik ataupun nak buat benda yang mungkar, ma'ruf ataupun mungkar. Dan satu kelebihan kita manusia adalah Allah berikan akal untuk kita fikir. Semua manusia, kalau korang tengok manusianya Allah jadikan pun daripada background yang macam-macam. Ada yang lahir daripada mak ayah yang agama macam-macam, tapi dengan akal yang Allah berikan, Allah suruh kita semua mencari hidayah. Bukan Islam dia cari hidayah, kita orang Islam pun kena cari hidayah. Kita kena cari ilmu agama tu, kena mantapkan ilmu agama tu supaya kita sentiasa dekat dengan Allah, dan kita kena sentiasa berdoa supaya Allah jaga kita. Macam saya seorang yang lemah sebenarnya, kadang-kadang pun leka alpa kan, kadang-kadang leka dengan handphone, tengok-tengok lah entah apa-apa kan. Jadi kejap kena banyaklah istighfar. Mungkin ada satu kursus yang saya join, kursus asas rumah tangga. Asas rumah tangga ni dah 20 lebih tahun kahwin dan baru nak join asas rumah tangga. Sebenarnya asas rumah tangga tu dia banyaklah konten dia kan. Sebenarnya kita belajar tu kalau mungkin orang-orang ni boleh jadi kaunselor ke apa untuk bantu-bantu orang lain, tapi saya memang masuk untuk saya dapatkan ilmu lah. Ustaz ni beritahu ada 3 amalan zikir yang kita boleh amalkan untuk menambah memantapkan iman kita lah. Zikirnya ini nak kena bilang nombor kan, sebab kalau kita guna jari kan tak sampai. So ini tasbih yang kawan saya Zila beri. Zikirnya adalah 1000 kali la ilaha illallah, 1000 kali satu hari.
100 kali istighfar astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan ketiga, salawat atas Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So amalkan tu setiap hari kan, mudah-mudahan Allah bantu kuatkan iman kita. Tapi sebenarnya saya pun kadang-kadang sempat, kadang tak sempat. Yang 1,000 kali tu tak sempat, kadang yelah kan, kita macam banyak alasan kita ni kan. Jadi mudah-mudahan Allah beri kesempatan kat kita semua untuk istiqamah, untuk beramal. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Kalau ada manfaat untuk kawan-kawan semua, sila like, komen dan share. Kalau ada benda-benda yang tak tepat ke, ada benda kalau kawan nak tambah semua, tolong tambah dekat komen. Okay, semoga memberi manfaat kepada semua. Sekali yang baik daripada Allah, yang kekurangan tu memang daripada saya sendiri. Saya akan cuba menambahkan lagi ilmu dan memperbaiki lagi penyampaian saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.